الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عنية الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا وييسر لنا أمورنا ويقدر لنا جميع حاجاتنا ويرفعنا في أعلى الدين مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين. وعنيتنا الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الدروس الخير والنفع والبركة لنا ولجميع الحاضرين يا رب العالمين، وعلى كل جنة صالحا وسلف الصالح عند بدء دروسهم يا رب العالمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mana? آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه يا قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudahkan untuk kita pada hari ini, hari yang mulia yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk hadir pada kelas tadabbur Al-Quran Al-Karim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari kelima pada bulan Ramadan, kita dengan juzuk yang kelima. Subhanallah, masa cepat sangat jalan. Hari ini sudah pertengahan 10 yang kedua, 10 yang pertama. Masya Allah. Tak lama lagi jadi 10 kedua, tak lama lagi jadi 10 ketiga. Masya Allah. Umur kita seperti ini adalah jalan. Kita tak rasa, tiba-tiba dah berjalan masa cepat jalan. Beruntunglah orang yang gunakan masanya dengan benda yang ada manfaat pada dirinya di dunia dan juga di akhirat. Dan beruntunglah pada orang yang dia jauhkan pada perkara yang bagi dia sibuk dengan hal dunia dan lupa ke akhirat. Bahkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala beri kita dunia ini bukan adalah untuk kita sibuk dengannya dan lupa akhirat. Untuk kita jadikan dunia ini adalah untuk akhirat. Bagaimana itu? Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran Al-Karim, وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita, jadikan sesuatu itu untuk gunakan untuk akhirat kita. Yani Allah bagi pada kamu ilmu, gunakan ilmu itu untuk akhirat kamu. Kongsikan ilmu ini dengan orang yang lain, sampaikan pada orang lain. Allah berikan pada kamu kelebihan, guna kelebihan itu untuk bagi kemudahan pada orang yang lain, bantu orang, tolong orang. Allah beri pada kamu rezeki lebih, gunakan rezeki itu untuk jadi adalah tangga kamu untuk sampai pada syurga insya-Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya jadikannya ada pada simpanan pada bank akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kamu kelebihan pada ilmu ataupun doktor ataupun mana-mana ilmu yang ada manfaat pada manusia, gunakan itu untuk akhirat kamu. Jangan adalah kita fikirkan untuk diri kita sahaja dan tak fikir untuk akhirat kita. Fikir untuk diri kita, untuk akhirat kita juga. Al-kayyisu man dana nafsah وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
Ini adalah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang baik, orang yang pandai, fikiran dia bagus, dia akan muhasabahkan dirinya dan dia akan amalkan kepada selepas mati. Yani wa amila lima ba'dal maut. Amalkan untuk selepas mati, bukan hanya untuk dihidupannya. Amalkan untuk akhiratnya maksud. Wal 'ajil man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Dan orang yang tidak pandai, orang yang kira macam orang yang ajiz, maksudnya adalah seperti macam orang yang tidak ada fahaman betul, tidak adalah menggunakan otaknya betul, dia akan gunakan apa, tidak gunakan pada apa yang ada pada dunia ni, dan dia harap nak jadi dapat syurga yang tinggi, harap nak dapat darajat yang tinggi, tapi dia tidak amal langsung tentang bab itu. Naam, kami semua akan masuk ke syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi perlu kita juga amalkan untuk hari itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada golongan orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang yang mendengarkan pada kata-kata tausiah ataupun tazkirah ataupun tadabbur ataupun kelas ilmu, dan dia gunakan untuk benda itu untuk akhiratnya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Juzuk yang kelima. Alhamdulillah. Juzuk yang kelima itu adalah panggil juzuk wal muhsanat. Wal muhsanat minan nisa, dipanggilkan nama juzuk itu juzuk wal muhsanat, dikenalkan juzuk wal muhsanat. Jumlah ayat di dalam juzuk ini 124 ayat. Jumlah ayat dalam juzuk ini 124 ayat. Awal juzuk bermula pada ayat 24 daripada surah An-Nisa. Mula pada ayat 24 daripada surah An-Nisa, iaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Naam. Dan akhir juzuk ini berakhir pada ayat 147 daripada surah An-Nisa juga. Maknanya satu juzuk adalah di dalam surah An-Nisa, iaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, ma yaf'alu Allah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakiran 'alima. Nah, juzuk ini semua ayatnya adalah daripada surah An-Nisa, seperti mana kita sebut tadi, 124 ayat daripada surah An-Nisa. Ayatnya semua ayat yang madaniyah, dan di antara kisah yang ada di dalam juzuk ini, kisah tamanni nisa fadailar rijal, yakni kisah keinginan wanita terhadap kelebihan yang dimiliki oleh kaum lelaki. Perempuan harap kenapa dia bukan macam lelaki. Nah, nanti kita akan terangkan satu-satu. Kisah yang kedua adalah pada surah An-Nisa ayat 32. Bagi orang yang nak rujuk nanti sekejap lagi, nak tengok tadabbur, nak tengok kitab tafsir ataupun nak tengok terjemahan, kisah yang pertama adalah pada ayat 32. Kisah yang kedua, kisah tahrim as-salah hal as-sukr. Maknanya kisah mengharamkan solat dalam keadaan mabuk. Naam. Seperti mana saya ceritakan pada kelas semalam, saya kata bukan hanya riba yang hukumnya turun dengan secara tadrij, maksudnya berperingkat. Bahkan minuman arak itu pun, khamar itu adalah kira pun ada peringkat untuknya, bukan terus dia haramkan. Jadi ada hukum khas untuknya. Nanti insya-Allah pada hari ini saya akan terangkan semua itu insya-Allah. Kisah yang ketiga, kisah Ka'b bin al-Ashraf, adalah pada surah An-Nisa ayat 51. Kisah yang kelima ataupun ketiga keempat, kisah Kunci bintu Ka'bah. Kisah untuk Kunci bintu Ka'bah pada ayat 58 surah An-Nisa. Dan kisah yang terakhir pada juzuk ini di antara kisah lah,
bukan kisah terakhir. Dia sebenarnya setiap ayat, setiap berapa ayat ada sebab nuzulnya, ada asbab nuzulnya, ada kisahnya, ada sebagainya. Tapi ini di antara kisah-kisah yang kita tunggu kumpul daripada juzuk ini. Kisah yang seterusnya adalah kisah takhasum as-sahabi Az-Zubair bin Awam wa jaruh. Kisah adalah uh, uh, pertikaian apa? Enam. Pertikaian adalah di antara sahabat Az-Zubair bin Awam, adalah masalah di antara dua sahabat Az-Zubair bin Awam dan juga dengan jirannya. InsyaAllah pada hari ini kita akan terangkan di antara beberapa kisah daripada kisah-kisah itu insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Di antara doa-doa yang ada di dalam juzuk ini untuk maklumkan untuk semua. Bukan setiap ayat mula dengan Rabbana, maknanya kita boleh gunakan dengan untuk doa. Gunakan untuk doa. Jadi kadang-kadang dia kena tengok munasabahnya, sesuai ataupun tidak. Jadi macam contoh ayat ini, doa talab najah min al-qaryah zalimah. Doa memohon adalah diselamatkan dari apa? Dari negeri yang zalim. Nah, seperti mana dalam Rabbana أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Nah, doa ini boleh kita gunakan, boleh kita amalkan jika kita duduk di satu tempat yang orang ahlinya zalim dan sebagainya, dan minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh kita akan amalkan doa ini juga insyaAllah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaat biiznillah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Mohon maaf ya, saya hari ini macam kurang sihat sikit, subhanallah, penat sikit. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah kita teruskan sekarang pada tadabbur pada kisah-kisah yang ada pada juzuk kelima daripada Al-Quran Al-Karim ini. InsyaAllah pada juzuk kelima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kisah yang pertama, kaum wanita harap dia ada kelebihan seperti lelaki. Ada yang apa yang ada pada lelaki. Bukan sahaja pada kaum wanita, ayat ni boleh kita gunakan juga secara umum. Pada semua orang harap pada apa yang ada pada tangan orang yang lain. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum 'ala ba'd." Jangan kamu harap apa yang ada pada tangan orang yang lain, apa yang ada pada orang yang lain juga adalah pada kaum wanita juga khususnya. Diriwayatkan adalah ada sebahagian daripada wanita di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, dia katakan, kenapa kami bukan adalah lelaki, kami adalah dapat perang, dapat pergi jihad seperti lelaki, dan kami dapat pahala seperti lelaki, dan kami adalah dapat miras, dapat faraid lagi banyak seperti lelaki. Kenapa Allah jadikan kita wanita? Kenapa tidak jadikan kita lelaki? Dan juga adalah ayat ini secara umum untuk orang yang pandang. Kenapa dia fikir, kenapa saya ni miskin? Kenapa saya tak kaya seperti orang itu? Kenapa saya tak ada duit seperti orang tu? Contohnya, ayat ini maknanya luas, bukan sahaja pada makna itu, tapi adalah di antara kisah-kisah tentang wanita di masa itu. Adalah ada sebahagian pada wanita kata, kenapa kami bukan seperti lelaki? Kami boleh jihad, kami boleh dapat pahala banyak, kami boleh dapat faraid banyak. Maka Allah SWT turunkan ayat ini. Nah, untuk apa? Untuk katakan pada orang beriman, jangan kamu harap apa yang ada pada orang yang lain. Apa yang ada pada kamu, itu adalah yang baik untuk diri kamu. Dan Allah SWT pada setiap orang beri badannya apa yang sesuai dengan dirinya. Jadi, ketahuilah, kadang-kadang ada orang mungkin dia miskin, dia tak kaya. Tapi kalau dia jadi kaya, jadi masalah. Mungkin wal'iyazubillah dia adalah tidak menjaga pada agama. Mungkin wal'iyazubillah dia jauh pada agama. Jadi, setiap orang adalah ada nikmat. Ada orang sesuai dengannya, ada orang tak sesuai dengannya adalah keadaan miskin.
Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala susunkan setiap orang di tempatnya. Jadi kita kena rida. Barang siapa yang dia rida dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada untuknya rida badannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yani kalau kita dalam selalu kita menadu, kita kenapa macam ni, kenapa macam ni, kita tak duduk hidup dengan rehat. Kita berterusan masalah. Berterusan masalah. Tak habis-habis masalah. Allah Subhanahu Wa Taala beri pada setiap orang pahala khas untuknya. Maksudnya pahala yang sesuai dengannya. Setiap orang ada pahala untuknya. Kemungkinan ada orang buat amalan banyak, dapat pahala banyak. Tapi kemungkinan ada orang yang buat amalan sikit, tapi dapat pahala banyak. Nabi SAW kata tentang umat Nabi Muhammad SAW pada umatnya, umat Nabi Muhammad SAW, tentang umat Nabi Muhammad SAW, minta maaf, tentang umat Nabi Muhammad SAW, umat yang akhir zaman, yang hidup tak lama. Tak adalah seperti mana kaum Nuh, tak adalah seperti mana zaman Sayyidina Nuh, zaman para nabi yang dahulu. Kita tahu banyak pada para nabi adalah hidupan yang lama sangat, kan? Tapi Nabi Muhammad SAW sudah beritahu pada kita, a'maru ummati, umur umatku adalah baina sittini wa sab'in, di antara 60 dan 70. Dan sikit daripada orangnya yang akan lebih daripada itu. Jadi wahai orang yang hadiri dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sudah lebih daripada 60 itu, kamu ketahuilah kamu hidup dalam masa sekarang yang bonus. Naam, al-amaru biyadillah. Allah Subhanahu Wa Taala tutup masa, tak bagi tahu bila kita akan meninggal, supaya kita usaha lagi kuat untuk ibadah, lagi kuat untuk dekat diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fikirannya ada masalah. Barang siapa yang dia fikir, kenapa saya tak seperti itu? Kita tak tahu apa hikmah. Wanita pun tak boleh kata, kenapa saya tak seperti itu? Saya seperti lelaki. Kalau saya lelaki, saya dapat lebih banyak. Kamu kena tahu, wahai wanita, kamu pun ada pahala banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan kamu jaga adalah jaga keluarga kamu, jaga adalah pada suami, jaga pada anak. Itu adalah fadilatnya besar. Seperti mana adalah pada seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, lirrijali nasibun mimma iktasabu, untuk lelaki ada sebahagian pada apa yang dia dapat. Maksudnya pada amalannya, dapat amalan, buat amalan dapat pahala. Adakah lelaki tak, perempuan tak ada ke? Ada. Allah SWT sudah sebut dalam Al-Quran, walin nisa'i nasibun mimma iktasabn. Dan juga untuk wanita pun ada. Naam. Dan setiap wanita yang dia pernah di rumahnya, dia kerja, siap makanan untuk suami, makanan untuk anak, siap makanan anak, baju dan banyak tu, semua itu adalah pahala untuk kamu. Sabar kamu dengan anak, dengan suami, dengan keluarga, itu adalah semua ada pahala untuknya. Bukan adalah tidak ada apa-apa. Husnul ushrah, yakni sampai adalah hubungan yang baik dengan suami, dengan keluarga, itu pun adalah pahala untuknya. Kamu fikir macam mana untuk keadaan suami kamu, adalah dia dalam keadaan susah. Fikir, ya Allah, macam mana nak bantu suami saya ni sekarang, dia dalam keadaan susah. Kamu fikir sahaja pun kamu dapat pahala. Kamu adalah menjaga rahasia rumah tangga kamu, menjaga rahasia di rumah kamu adalah tidak keluar daripada di antara suami dan isteri. Itu pun kamu dapat pahala tentangnya. Jadi wanita adalah dapat pahala banyak juga, bukan tak dapat apa-apa. Seperti mana baginda dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Seperti mana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, perempuan adalah ada tanggungjawab di rumah suaminya, dan dia adalah ada tanggungjawab terhadap suaminya dan juga untuk anak-anak. Jadi kira pada hadis ini, al mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, maksudnya dia jaga rumah tangganya, jaga suaminya, anaknya, sudah itu jadi taklif syar'i, mas'uliyah syar'iyah, tanggungjawab adalah ikut syariat. Dalam bab itu adalah ada pahala untuk kamu. Maka kamu lakukan dengan baik, kamu dapat pahala tentang bab itu. Bukan itu sahaja.
Ada pahala untuk kamu pada menandung, dapat anak, bagi susu pada anak, sabar dalam keadaan bersalin, dan juga dalam menjaga anak sampai malam-malam yang sakit dan sebagainya. Semua itu adalah banyak pahala tentangnya. Nabi SAW tak tinggalkan sesuatu, tak cakap tentang halnya. Semua dah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sudah sebut tentangnya. Wahai wanita yang dia rasa, penatnya. Perasaan itu, tahu tak kamu dapat pahala? Perasaan itu kamu rasa penatnya. Ya Allah, dah penat lah. Dah sampai ke dalam penat sangat dah. Itu kamu sebut macam tu, kamu pun sudah dapat pahala banyak. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW. Ma yusibul mu'min min nasbin wala wasabin hatta syauka yukaffiru Allah biha min khatayah. Fakaifa, maksudnya setiap orang beriman, tak kisah lelaki perempuan, setiap orang yang beriman penat walaupun macam mana pun, sikit ke ataupun sampai adalah mungkin sebentar kecil je, duri lah kena dengan jari ni, contohnya duri kecil kecil pun kena, adalah sakit sikit je, itu pun akan jadi keampunan, akan jadi untuk di antara benda yang akan mengampunkan dosa kita. Jadi bagaimana dengan hal wanita yang dia kira tanggungjawab seperti ibu yang ada anak? Bagaimana halnya dengan setiap hari ini dia penat, kemas rumah, jaga rumah, masak dan sebagainya. Dan datang akhirnya suami kadang-kadang yang tidak menjaga, na'udzubillah min zalik, kata makanan masin. Kenapa makanan masin? Astaghfirullahalazim. Cakaplah terima kasih. Wahai laki yang hadir dengan kita, jangan lupa sebut terima kasih. Makanan kurang garam, cakap cukup semua. Khususnya sekarang di bulan Ramadan ya. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi, wahai wanita yang hadir dengan kita, ketahuilah hadis Nabi SAW. Di antara hadis Nabi baginda Nabi Muhammad SAW. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Hadis riwayat Ahmad dan selainnya. Apa maksud pada hadis ini? Jika wanita dia solat 5 fardu dan dia puasa bulan Ramadan, wasamat syahraha, puasa bulan, wa hafizat farjaha, dan menjaga farjnya, wa ata'at zawjaha, maksudnya adalah tidak melakukan walayazubillah zina dan sebagainya, wa ata'at zawjaha, dan juga dia taat kepada suaminya. Qila laha, dikata kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dia akan kata padanya di hari kiamat, nanti di akhirat, masuklah kepada syurga dari mana-mana pintu yang kamu nak. Wahai wanita yang hadir dengan kita, nak jadi seorang daripada itu, jagalah rumah tangga kamu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita daripada orang yang terima ridah dengan takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala beri badannya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita daripada orang yang bertakwa, orang yang saleh. Naam, dan setiap orang, tahuilah, adalah setiap orang Allah Subhanahu Wa Taala letaknya di tempat yang dia sesuai untuknya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan kata kenapa saya seperti ini, kenapa jadi seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu kamu boleh untuk lakukan benda itu. Allah Subhanahu Wa Taala letak kamu di keadaan seperti itu. Mungkin ada ujian, mungkin datang pada kamu kesusahan dalam dunia ini. Tapi kamu kena tahu, selepas susah akan ada mudah. Kamu sekarang di dunia sabar, insya-Allah di akhirat akan dapat darajat yang tinggi biiznillah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua insya-Allah pada orang yang saleh, orang yang amalkan insya-Allah dengan ilmunya, dengan apa yang dia belajar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kisah yang kedua yang ada pada hari ini, kisah haramkan lakukan solat jika orang dalam keadaan mabuk. Ada ke orang minum arak pergi solat? Ini bukan sekarang. Ini yang hukum sudah nasakh. Apa maksud nasakh?
Maknanya sudah jatuhkan hukum ni sebab sudah jadi minum arak itu memang haram. Dah zaman kita tak ada. Tapi kisah ayat ini dia ceritakan tentang orang minum arak di masa apa? Di masa itu dalam keadaan belum lagi haramkan secara 100%. Maksud sebab dia ada peringkat untuknya. Apa peringkatnya? Mari kita tengok. Peringkat yang pertama, al-isyara ila wujudil ism. Menunjukkan arak itu, khamar itu adalah dosa badannya. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 219. Ingat ya, 219. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima." وإثمهما أكبر من نفعهما. Ditanyamu, wahai Muhammad SAW, tentang adalah khamar. Orang tanya pada Nabi SAW tentang khamar. Allah SWT kata pada baginda Nabi Muhammad SAW, ada orang tanya padamu tentang adalah khamar dengan arak, tentang maisir, judi. Bagaimana tentang dua benda itu? Kata pada orang itu, fihima ismun kabir, ada badannya dosa, ada badannya ism, dosa, dan adalah manfaat pada manusia, tetapi dosanya adalah lebih banyak daripada manfaatnya. Yani benda yang buruk daripadanya lebih banyak daripada benda yang baik daripadanya. Jadi di masa itu belum lagi haramkan khamr secara yani saraha ataupun panggil secara 100% haram. Tapi Allah SWT tunjukkan benda itu adalah benda yang tidak baik. Peringkat yang kedua, haramkan solat dalam keadaan mabuk. Maknanya khamr belum lagi haram secara sempurna. Maksudnya masih lagi orang buat itu minumannya. Seperti mana saya ceritakan pada kelas malam, saya kata minuman arak itu adalah asalnya orang itu memang minuman dia. Baik. Naam, walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yashrab arak abadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah minum khamar. Tidak minum arak, tidak pernah minum arak. Naam, la qabl wala ba'd. Tidaklah sebelum dan tidaklah selepas. Maksudnya sebelum dapat dakwah, maksud sebelum mula dakwah, dan tidak adalah selepasnya. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi peringkat yang kedua adalah untuk larangkan solat dalam keadaan mabuk. Firman Allah Subhanahu wa taala yaitu, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan dekat ibadah solat jika kamu dalam keadaan mabuk. Untuk apa? Untuk kamu tahu apa yang kamu baca. Takut kamu baca surah lain. Takut kamu bukan surah lain, maksud takut asal nak kena baca Quran, kamu baca bukan Quran ataupun tukar ayat dan sebagainya. Disebutkan adalah tentang bab ini adalah seorang pada sahabat, dia dalam keadaan mabuk dan dia solat di masa itu, fakhtalata alaihi al-Quran, maka dicampurkan Al-Quran badannya, dan dikatakan adalah dia baca surah Al-Kafirun. Di masa itu dia baca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dia ditukarkan ayat itu sampai ayatnya maknanya berubah. Bagaimana sighanya wallahu alam, tapi macam dia ubahkan maknanya. Macam contoh dia dikata la a'budu ma ta'budun, dia macam contoh jadi a'bud, wal iyazbillah, saya ibadah kepada apa yang kamu ibadah badannya. Jadi dia asalnya la, macam contoh dia ubahkan. Bagaimana cara berubahkan, tapi lebih kurang maksud dia berubahkan pada cara sebutan ayat itu. Jadi apabila jadi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Quran untuk larangkan orang solat jika dia dalam keadaan mabuk. Dan itu adalah khas pada masa solat. Jadi macam dah susah lagi kan. Macam jadi orang, kalau orang tu nak minum arak ke apa, dia kena minum minum arak di masa yang di antara satu solat dengan solat yang lain panjang.
Macam selepas Isya sampai subuh ada masa panjang kan. Terus selepas subuh sampai zuhur ada masa panjang. Jadi cukup untuk dia sedar balik. Jadi macam tu adalah di masa itu dah mula susah kepada orang itu hidup di Arab. Tapi masih lagi tidaklah haram. Ini adalah ayat yang kita baca tadi pada surah An-Nisa ayat 43. Ini yang tentang kisah kita pada hari ini. Jangan dekati masa solat jika kamu dalam keadaan mabuk. Baik. Yang ketiga, peringkat yang ketiga itu adalah kira peringkat yang terakhir yang kira haram kan. Yang kira haram minum arak lagi, iaitu pada surah Al-Ma'idah pada ayat nombor 90. Benda ni penting ya, kamu tulislah sikit-sikit berapa peringkat sampai haram kan. Mana ayat peringkat pertama, mana peringkat kedua, mana peringkat ketiga. Baguslah benda tu boleh rujukkan. Nah, peringkat yang ketiga pada surah Al-Ma'idah, iaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr dan maisir, khamr arak maksud, maisir judi, wal ansab wal azlam itu adalah judi di antara jenis-jenis pada judi dan sebagainya, iaitu rijsun, itu adalah benda yang buruk yang tidak baik daripada apa, daripada syaitan. Fajtanibuh, maka tinggalkannya, maka jauhkan badannya. Di masa itu sahabat apabila dengar firman Allah Subhanahu wa taala, firman pada surah Al-Maidah ini, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh, maka sahabat apa dia buat? Araqu kull al-khamr al mawjud indahum. Yani maksudnya dia apa mungkin dalam bahasa Melayu, buang semua air arak yang dia ada, sampai jadi di masa itu dilihat di jalan-jalan dekat Madinah seperti mana laluan air, seperti mana laluan sungai ke laluan air, bukan sungai, laluan air lah maksudnya, pada apa, semua air arak. Yani sahabat ata'u Rasulullah SAW, ata'u Allah wa ata'u Rasul. Sahabat taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, terus buang semua. Jadi tengok bagaimana hukum tentang bab ini. Tadrij, Allah SWT turunkan hukum untuk haramkan benda itu dengan berperingkat. Jadi pada situ banyak pada hukum hakam, banyak pada muamalat yang kita lakukan dengan orang, perlu kita kadang-kadang berperingkat. Tidak boleh buat dengan berterusan satu kali ubah. Kita perlu peringkat, perlahan. Lama-lama Allah SWT mudahkan untuk perubahan. Zaman kita ini ada, boleh ke minum arak lagi? Tak boleh. Khamr dekat dunia sekarang haram. Tak ada minuman lagi khamr di dunia. Nah, haram. Taib, la taqrabu as-salata wa antum sukara. Mungkin orang kata jangan dekat pada solat dalam keadaan mabuk. Sekarang tak ada orang mabuk lagi. Orang beriman tak minum arak lagi contohnya. Insya-Allah mudah-mudahan seperti itu. Orang beriman tak minum arak lagi. Tapi bagaimana kalau orang menantuk sangat, dah tak sampai keadaan tak tahu baca apa, baca Fatihah ke, baca surah lain ke, sampai keadaan macam tu, apa yang kena lakukan? Dia tak mabuk, na'udzubillah, dia bukan minum arak, tapi dia sudah penat sangat, sudah sampai keadaan penat sangat dan menantuk sangat-sangat. Seperti mana yang sekarang di zaman kita ini, mungkin di masa kita ini sekarang Ramadan, mungkin dia penat sangat sampai dah tak larat, tapi dia nak solat. Apa yang kena lakukan? Kena rehat dulu. Rehat untuk apa? Untuk dia tahu apa yang dia baca dalam solatnya. Takut nanti doa untuk dirinya jadi doa atasnya. Waliyazubillah. Jadi berubahan. Jadi pada bab ini perlu badannya apa? Kena rehat. Kena rehat dulu, kemudian bangunkan solat. Naam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah dua kisah tentang juzuk keempat dan juzuk kelima, betul tak? Ada masa lagi insyaAllah. Baik, satu kisah lagi boleh? Satu kisah lagi insyaAllah. Kita ceritakan satu kisah lagi insyaAllah ta'ala. Mungkin kita ceritakan kisah yang pendek. Kisah kunci Kaabah. Kunci Kaabah. Kisah tentang kunci Kaabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Kaabah al-Musharrafah, Kaabah, dia ada pintu, kan? Pintunya ada kunci. Sebelum Islam, kunci itu dengan siapa? Kunci Kaabah dan khidmat pada Kaabah adalah di dalam kabilah Quraisy. Satu kumpulan daripada kabilah Quraisy, iaitu Bani Abdiddar. Bani Abdiddar, awal khidmat Kaabah dan kunci Kaabah adalah pada seorang kumpulan, seorang kaum ataupun seorang keturunan dipanggil Bani Abdiddar. Kemudian alat ila Bani Syaibah. Kemudian selepas Bani Abdiddar pergi kepada apa? Bani Syaibah. Bani Syaibah, orang itu keturunan yang memegang adalah kunci. Maknanya setiap orang kalau dia meninggal pergi kepada orang yang lain daripada Bani Syaibah sampai zaman kita ini. Dan di zaman dahulu yang memegang kunci Kaabah iaitu Uthman bin Talha, dan ia itu daripada Bani Syaibah. Dan ayahnya Abu Talha, Abi Talha, daripada orang yang memegang adalah tentang khidmat kepada Baitullah. Naam. Kemudian di masa Fatah Makkah, di masa dibuka Makkah, Fatah Makkah pada tahun berapa? Siapa tahu? Fatah Makkah tahun berapa? Bagi soalan sikit. Jangan tidur. Ada yang tidur ke? Fatah Makkah, bukaan Makkah, tarikh berapa? Tahun berapa? 9 lepas hijrah. Tak ingat. Bukan 9. Ya, sebelum tu. Naam, dikatakan adalah pada 8. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Minta pada Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi Muhammad SAW minta kunci Kaabah untuk dia bukakan Kaabah. Seperti mana kita tahu orang Quraisy itu dia pegang, Bani Syaibah itu megangkan kunci Kaabah itu. Jadi Nabi SAW minta kunci Kaabah untuk bukanya. Faji'a bil muftah min Uthman bin Talha. Maka orang ambil kunci daripada Uthman bin Talha. Uthman bin Talha beri kunci kepada Nabi Muhammad SAW, dan baginda Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam Kaabah dan solat di dalamnya dan pecahkan semua patung-patung yang ada di dalamnya. Keluarkan semua patung benda yang syirik tu, semua keluarkan daripada Kaabah, keluarkan semua bersihkan, maksudnya Kaabah, dan tinggalkan di dalamnya adalah dalam keadaan bersih, tidak ada lagi patung-patung dan sebagainya. Dan kana Al-Abbas radhiyallahu anhu aman Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubu an tujma' lahu sidana min as-siqaya khidmat suqil hajjaj. Dan di masa itu Al-Abbas radhiyallahu anhu dimintakan selepas Fatah Makkah, Al-Abbas radhiyallahu an, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimintakan daripada apa? Dimintakan untuk mengumpulkan dana untuk apa? Untuk berikan minuman kepada orang hujjaj, untuk orang yang datang haji. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, ayat Al-Quran tentang untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pulangkanlah kunci kepada Bani Syaibah. Pulang kunci itu kepada Bani Syaibah. Jadi turunkan pada surah An-Nisa ayat 5, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah SWT turunkan pada Al-Quran Al-Karim pada surah An-Nisa ayat
Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala suruh padamu tunaikan amanah, pulanglah amanah kepada ahlinya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulangkan kunci Kaabah kepada Uthman bin Talha. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة ورد إليه المفتاح وقال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. Dia kata bagi Nabi Muhammad SAW, beri badannya kunci dan kata badannya khudhuha khalidatan talidatan, maknanya ambillah kunci ini selama-lama. Maksudnya kamu akan pegang, keturunan kamu akan pegang, dan sampai zaman kita ini Bani Syaibah yang pegang adalah kunci itu. Walaupun sekarang ada kerajaan Saudi, tapi setiap kali nak bukakan Kaabah, ada orang datang daripada Bani Syaibah, dia membawakan kunci kepada orang itu. Nabi SAW bersabda, La yanzi'uha minkum illa zalim. Yang jika ada orang yang ambil pada kamu kuncinya, itu tandanya iaitu orang zalim. Subhanallah. Yani maksud dia akan tinggal sebagai wirasa, maksud miras. Kalau orang tu, orang yang besar meninggal, bagi kepada anaknya, anak-anaknya sampai ila yaumil qiyamah. Jadi kunci Kaabah sampai zaman kita seperti mana saya sebut adalah dengan Bani Syaibah. Kisah ini di antara faedahnya menunjukkan adalah tentang amanah, tunaikan amanah. Walaupun Uthman bin Talha di masa itu dia belum lagi Islam, dia belum lagi beriman, dia masih lagi belum Muslim. Lam yakun musliman minal muslimin. Dan dikatakan selepas yang terjadi ini, dia Islam, masuk kepada Islam. Tapi walaupun dia belum lagi Muslim, Nabi SAW pulangkan kunci Kaabah kepadanya, imtithalan li amrillah, ni kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kisah ini mengajarkan kepada kita tentang hak. Bukan maknanya kalau kita ni orang Islam, kita muamalah dengan orang non-Muslim, maknanya halal apa benda kita nak buat. Contoh, ambil hartanya, ambil duitnya, na'udzubillah, tipunya dan sebagainya. Al-Islam la yujizu hadha. Al-Islam tidak beri pada kita boleh lakukan seperti itu, muamalah dengan tipu dan sebagainya, walaupun orang itu bukan Muslim, walaupun orang itu non-Muslim. Tapi adalah kadang-kadang muamalat seperti itu daripada orang Islam. Contohnya, dia tipu orang yang non-Muslim ataupun muamalat dengan cara yang tidak baik, menunjukkan benda yang tidak baik pada Islam, waliyahzubillah. Sebab orang itu ingat nanti orang Islam semua seperti itu. Jadi berhati-hatilah di masa kamu muamalah dengan orang yang non-Muslim dan sebagainya. Nabi SAW, jirannya adalah orang Yahudi, orang Yahud, non-Muslim. Selalu dia susahkan badan Nabi Muhammad SAW, letak macam-macam depan pintunya. Satu kali adalah orang itu tak ada apa-apa, tak letak apa-apa. Nabi SAW tengok apa halnya, kenapa seperti itu. Nabi al-Islam yu'amilna muamalat. Islam ajar pada kita untuk muamalat dengan baik dengan jiran kita, muamalat dengan baik dengan yang orang yang kita kenal, walaupun orang itu non-Muslim. Bukan adalah maknanya kalau dia non-Muslim kita boleh adalah lakukan macam-macam. Tidak boleh seperti itu. Subhanallah. Miftah Kaabah ini, kunci Kaabah ini sampai zaman kita ini dengan Bani Syaibah. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan adalah pada kisah ini untuk ajaran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amanah. Yani walaupun adalah dengan muamalah dengan orang yang bukan Islam, kamu perlu adalah untuk jaga untuk muamalah dengan betul, maksudnya tidak ada tipu dalam muamalat kamu. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Masya Allah. Hari ini penat sikit. Kita solat ala Nabi. Kita solat 10 kali. Mungkin dapat power sikit, insyaAllah. Boleh? InsyaAllah.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik. Satu kisah yang akhir lah insyaAllah ya. Bismillah. Mohon maaf ya. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kisah adalah takhasum Az-Zubair bin Al-Awwam wa jarihi fi suqiyah. Yani Al-Zubair bin Al-Awwam dia adalah bukan gaduh, lawan, bukul ke, tak adalah macam tu. Gaduh syakab adalah dengan jirannya untuk beri air kepada tempat yang dia tanam. Dilalukan pada tempat kebun Az-Zubair dan juga jirannya adalah satu sungai ataupun bukan satu mata sungai, adalah satu bahagian yang ini keluar dari situ. Dan di masa itu adalah setiap orang dia buka dan bagi air masuk ke tempatnya, habis dia buka kepada jirannya. Jadi biasanya syaratnya seperti itulah. Jadi Az-Zubair bin Awwam dia adalah satu tanah dekat bumi Madinah dan dia bagi air kepada tanah itu, kepada kubung itu daripada air yang lalu daripada situ, dan dia adalah satu jiran yang kongsikan sama-sama dengan air itu. Jadi orang itu gaduh ataupun boleh kata ada masalah tentangnya, siapa yang dia ada hak untuk gunakan air tu dahulu, ataupun dia adalah hak lagi banyak tentang bab itu. Jadi kisah itu adalah diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu qala khasama Zubair rajulan min al-ansar fi shurb al-harra يسقون به النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر نعم فأبى عليه الزبير. Yani adalah dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu adalah masalah di antara Az-Zubair dengan seorang daripada golongan Al-Ansar untuk tentang air untuk bagi pada kubung itu. Maka katakan orang Ansari itu kata kepadanya, bukalah laluan air itu. Maka Az-Zubair dia tak nak. Faqtasama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu adalah pergi kepada Nabi Muhammad SAW untuk Nabi Muhammad SAW jadi hakim di antara dua-dua. Maka baginda Nabi Muhammad SAW apa kata kepada Sayyidina Zubair? Kata, isqi ya Zubair thumma arsilil ma'a ila jarik. Wahai Zubair, kamu berilah air kepada tempat kamu, kemudian sudah selesai, kemudian berilah pada jiran kamu. Yang kongsikan dekat tempat kamu, kemudian bagilah kepada tempat jiran kamu. Faghadibal Ansari, maka orang Ansari itu jiran kepada Az-Zubair, sahabat Abdullah bin Zubair, jiran badannya orang daripada golongan Al-Ansar, dia marah. Dia marah kenapa Nabi SAW jatuhkan hukum seperti itu? Kenapa Nabi kata Zubair dahulu? Kenapa tak kata dia dulu? Kenapa seperti ini? Waqala an kana ibnu ammatik. Nah, ini dalam bab itu dikata, adakah disebabkan kenalan kamu ya Rasulullah adalah seorang daripada yang kenal padamu ya Rasulullah? Yani disebabkan dekat padamu ya Rasulullah, adakah seperti itu? Anak ada kerabat dan sebagainya. Maka orang itu
Nabi alaihi salatu wasalam talawwana wajhuhu, yani Nabi sallallahu alaihi wasallam macam bandam ada orang itu, bagaimana orang itu cakap talawwana wajhuhu, sampai mukanya berubah warnanya. Kemudian kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Az-Zubair, kata isqi ya Zubair thumma ihbis al-ma' hatta yarji' ila judur. Yani maknanya adalah, wahai Zubair, kamu beri air kepada tempat kamu dan ihbis al-ma', dan bagi air itu sampai penuh. Biasanya tempat-tempat yang ada bumi, yang ada tanam pokok-pokok kurma, dia bagi macam dinding daripada tanah, macam tu, dinding daripada tanah. Dan Nabi SAW kata badannya ihbis ya Zubair, maknanya bagi air penuh, kemudian apabila sudah penuh betul-betul baru bagi jiran kamu. Bukan, asalnya Nabi SAW kata apa badannya, kata badannya isti dan bagi pada jiran kamu, maksudnya beri kamu gunakan air untuk pokok-pokok, kemudian bagi pada jiran kamu. Tak, Nabi SAW kata badannya, kemudian kamu ambil hak kamu secara sempurna. Secara sempurna bagaimana tentang uruf? Tentang uruf, tentang bab itu. Orang yang tanam, urufnya apa? Dia akan gunakan air sampai betul-betul dah habis, baru bagi jirannya. Itu adalah cara tertibnya. Jadi Nabi SAW di masa itu jatuhkan hukum untuk apa? Untuk Zubair adalah gunakan air betul-betul sampai betul-betul dah selesai, baru bagi kepada jiran kamu. Ay yablugh usul an-nakhl wa yastawfi haqqah. Yani sampai adalah air itu masuk betul-betul kepada akar apa? Akar pokok kurma itu. Subhanallah. Itu hadis ini dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi turunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما." Disebutkan adalah sebahagian daripada golongan orang ahli tafsir, orang seperti Imam Tabari dan juga Ibn Katsir. Kisah ini awal-awal hukum yang pertama yang Nabi SAW beri badannya pada jiran Az-Zubair itu, hukum yang pertama adalah hukum istihbab wa islah. Yani macam muamalah dengan kasih sayang, dengan baik-baik. Macam Nabi SAW adalah hukum yang pertama adalah si'ah walin, yani maksudnya lembut hukum tu. Ya wahai Zubair, kamu gunakan air, kemudian beri pada jiran kamu terus. Yani yasqi Zubair, semua terus bagi pada jirannya. Yani sudah macam contoh kita lah, katalah pada uruf kita di zaman kita ini adalah pegang air bagi dekat pokok-pokok semua, kemudian bagi pada jiran kamu. Macam tu. Tak. Apabila orang itu dia macam marah dan dia, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat seperti itu? Adakah dia bagi hukum seperti itu sebab dia ada karabat dengannya? Ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah dia adalah sebab karabat dengannya, jadi kamu buat wahai Rasulullah SAW buat seperti itu sebab dia karabat padamu? Nabi SAW adalah apabila jadi macam tu, jadi Nabi SAW adalah berubah mukanya. Yang dia rasa pada bab itu, Nabi SAW jatuhkan hukum yang betul. Maksudnya sebutkan hukum, bagaimana hukum yang betul. Awal-awal sudah bagi hukum dengan baik, yani adalah dengan lembut. Hukum yang lembut yang dengan syarat adalah badannya kasih sayang. Kemudian kalau nak hukum betul tentang bab ini, hukumnya seperti itu. Yani macam Nabi SAW nak ajar badannya, kamu nak hukum yang betul, yang hukum yang pertama itu adalah dengan kasih sayang, dengan baik-baik kita buat sama-sama di antara kamu dua orang. Tapi kalau kamu nak hukum betul, wahai Zubair, kamu gunakan air itu sampai penuhkan betul-betul air dekat tempat kamu, maksudnya sampai pokok itu sampai kena sampai akar, air itu sudah penuh pada cleaning. Seperti mana kita kata ada dinding daripada tanah itu, dan sudah air itu penuh betul-betul, baru bagi kepada jiran kamu. Hikmah pada kisah ini, apa hikmahnya? Wajib kita jika ada nak hakam, kita rujuk kepada syara'. Asy-syara', maksud pada syariat maksud. Yani jangan ikut pada hukum wallah mungkin dalam apa agama orang lain dan sebagainya. Tak, fi syariat Allah Subhanahu wa taala yang bagi kita cukup ada di dalamnya semua benda. Dan bahaya kita tidak mengikut pada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu apabila dia buat seperti itu, adakah dia dapat manfaat?
Macam adakah masalah ni settle? Masalah ni lagi kuat jadi lagi lambat. Kena tunggu sampai air sudah habis selesai Az-Zubair pada gunakan air baru dia dapat. Jadi kalau ikutkan hukum yang pertama dengan kasih sayang, tapi hukum yang kedua dengan adil dan sarim. Bil adil wa huwa sarim aidan. Yani maksudnya dengan adil dan tegas hukumnya. Hukum itu adalah keras, kena tunggu dan sebagainya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam syarannya lembut. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarannya lembut. Awal-awal orang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak settlekan masalah di antara dua dengan baik-baik, tak ada nak macam hukum yang tegas dan sebagainya. Jadi di antara benda ini yang bagi Nabi Muhammad SAW muamalatnya seperti itu dengan orang itu, sebab dia orang itu jadi sampai cakap sebab dia kerabat kamu jatuhkan hukum seperti itu. Jadi Nabi SAW adalah sampai mengubahkan muka warnanya dan jatuhkan hukum yang adil betul-betul dan juga hukum yang tegas. Memang itu adalah isyaratnya. Jadi subhanallah, fima ikhtarahu Rasulullah SAW, dengan apa yang Nabi SAW pilih pada orang itu adalah yang baik, tapi orang itu tidak mengambil. Ini adalah juga ingatan pada kita, apa yang Nabi SAW membawa kepada kita itu adalah yang baik untuk diri kita. Adalah orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, orang tu kata, amma ana fa asumu la aftur. Saya adalah puasa dan tak buka puasa. Seorang lagi, saya adalah bangun malam dan tak tidur. Setiap malam bangun tak tidur. Selalu qiyamul lail. Seorang lagi kata, saya adalah saya tak kahwin dan saya tinggalkan kahwin itu langsung, saya tak nak kahwin. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dengar orang kata seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah pada orang itu. Nabi SAW, amma ana fa asumu wa afturu wa ankihu nisa. Dia kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata pada orang itu, kan saya adalah puasa dan buka puasa dan aku mulai bangunkan malam kadang-kadang dan juga adalah wa ankihu nisa, dan adalah saya kahwin pada wanita. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang dia tidak mengikut pada sunnatku, maksud adalah ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ikut apa yang Nabi SAW, apa yang ikhtarahu Allah wa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada pada Allah dan Rasulullah SAW, itu yang baik untuk diri kita. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, taraktu fikum syai'ain la in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada. Maka aku tinggalkan pada kamu dua benda, jika kamu pegangkan betul, tidak akan sesat selepasnya, iaitu Al-Quran Al-Karim dan sunnat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada di antara hadis sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di kama qala, adalah sunnah khalifah-khalifah yang selepasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pada golongan orang yang beramalkan dengan apa yang dia belajar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pada orang yang bertakwa, orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الرحيم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تيسر لنا أمورنا وتقضي لنا جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. ربنا إننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وطرفا دامعا يا أكرم المكرمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Cik. Sama-sama. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak pada orang yang infak semalam. Semoga Allah SWT terima pada semua insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.